Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, sebelum saya ngoceh panjang lagi, macam biasa, minta jasa baik kepada kawan-kawan sekalian untuk support saya di channel sebelah lagi ya. Channel Nota Khalifah. Ada sedikit-sedikit orang kata apa, perkongsian yang boleh kita kongsi bersama. Harap dapat sambutan daripada kawan-kawan untuk support saya. Dan jangan lupa untuk tekan like sebagai tanda hadiah kepada saya. Boleh tak? Bagi semangat sikit. Hari ni, silap. Jam sekarang menunjukkan pukul 11.49 malam. Jadi, sudah sampailah ke dalam segmen himpunan kisah mistik. So, tak payahlah kita nak mengoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. 8 bulan lalu, seorang penduduk kampung yang juga jiran saya datang ke rumah. Mail, hang ada masa tak? Aku nak minta tolong hang ni tolong tebas semak samun kat hutan hujung kebun aku tu. Yang dekat dengan sungai tu. Pinta jiran saya yang saya panggil sebagai Pak Samad sebaik saja muncul di hadapan pintu rumah. Beritahu Pak Samad lagi, apabila sudah dibersihkan, dia mahu mendirikan kandang kambing. Pak Samad mahu mentendak kambing. Setahu saya juga, tanah di hujung kebun Pak Samad itu sebenarnya adalah tanah rizab sungai. Jadi sesiapa saja boleh bercucuk tanam. Boleh, saya pun tak ada kerja sekarang ni. Eloklah juga tu. Jawab saya. Maklumlah, saya ni baru saja berhenti kerja kilang seminggu yang lalu. Setelah bersetuju dengan kadar upah yang saya minta sebanyak RM300, Pak Samad minta saya untuk mulakan kerja keesokan harinya. Kata Pak Samad, lagi cepat saya mulakan kerja, lagi bagus sebab baka kambing yang dibelinya akan sampai dalam masa 3 minggu lagi. Malamnya, ketika melepak dengan kawan-kawan, saya pun berceritalah tentang permintaan Pak Samad tu. Hujung kebun dia tu ke? Tanah rizab sungai tu? Memang steady berani bang. Hang sanggup nak pergi tebas no? Kawan tu kerah gila. Kalau tak, Sudin kebun sebelah Pak Samad tu dah lama dah tanam pisang kat situ. Sebab kerah lah dia tak berani. Celah kawan saya yang bernama Razak bila mendengar cerita saya. Okey, baru faham. Kalau tak, Sudin ni dia ada kebun sebelah Pak Samad tu. Kalau tidak, dia memang dah tanam dah pokok pisang kat situ. Baik. Mendengarnya saya hanya ketawa. Memang saya pernah dengar cerita orang tua yang mengatakan kawasan tu memang keras. Dakwa mereka, di situ ada perkampungan orang bunian. Tapi entah betul ataupun tidak, saya tak pasti. Tak ada siapa pun yang pernah tunjukkan bukti. Alah, kalau ada pun biarlah. Aku bukan nak kacau dia. Aku nak pergi tebas. Pak Samad nak bela kambing je. Lepas ni bolehlah orang bunian tu berkawan dengan kambing. Jawab saya acuh tak acuh dan tergelak besar. Seawal pagi esoknya, saya sudah sampai di kebun tersebut. Saya memerhati sekitar. Saya lihat tanah di hujung kebun itu tidaklah terlalu semak. Hanya ditumbuhi pokok keladi, anak-anak pokok dan juga lalang. Tengok gaya ni 2 hari boleh siap ni, kata saya dalam hati sebelum menghayunkan sabit memutuskan anak-anak pokok di hadapan saya. Setelah 2 jam, hampir separuh kawasan itu berjaya saya bersihkan. Tapi sedang leka menebas, tiba-tiba saya diserang sakit perut yang amat sangat. Rasanya macam mencucuk-cucuk sampai ke hati. Kepala saya juga terasa berpinar-pinar. Langit terasa berpusing. Akibat terlalu sakit, saya jatuh ke tanah. Air liur saya meleleh jatuh. Mata saya terpejam rapat sambil mengerang kesakitan. Dan entah apa lagi yang berlaku, saya pun tak tahu. Tiba-tiba saja saya muncul di sebuah kawasan. Ianya begitu asing bagi saya. Kawasan perkampungan itu begitu cantik. Rumah-rumah di situ besar dan berwarna seperti keemasan. Baliknya, di situ terdapat banyak makhluk yang ganjil. Seperti kambing berkepala seperti anjing,
Ayam pula lebih besar daripada ayam yang pernah saya lihat. Mungkin 3 kali ganda lebih besar. Lebih pelik ada antara wajah di situ, mukanya seperti patung teddy bear. Cara berpakaian mereka pula seperti pahlawan di zaman silam. Semua warna baju mereka pula sama, iaitu berwarna hijau. Siapakah mereka ni Dalam keadaan yang lemah, tiba-tiba muncul seorang wanita yang cantik. Tetapi mukanya memandang saya dengan bengis. Matanya tajam merenung, seperti sedang marah. "Kenapa engkau ganggu kampung kami, Herdik wanita itu. Ganggu? Saya tak ganggu pun. Saya hanya menebas je kan?" jawab saya. Wanita itu memberitahu saya yang saya telah menghancurkan sebahagian kampungnya. Ada di antara rumah di kampungnya telah musnah saya kerjakan. Ketika itu barulah saya teringat akan perbualan dengan Razak pada malamnya yang mendakwa di situ terdapat perkampungan bunian. "Awak ni bunian ke?" soal saya tergetar-getar. "Iyalah, awak sudah hancurkan kampung kami," jawab wanita itu. Sebab mendengarnya, berkali-kali saya memohon maaf sebab saya langsung tak tahu dan tak nampak pun dekat situ ada perkampungan bunian. Saya bernasib baik kerana wanita yang merupakan ketua bunian itu memaafkan saya dengan syarat saya berhenti daripada mengganggu perkampungan mereka. Selepas berdamai, wanita tadi membawa saya bersiar-siar. Ketika itulah saya dapat melihat segala isi yang ada di dalam perkampungan itu. Sebenarnya bunian ini juga seperti kita. Ada golongan lelaki dan perempuan. Dan mereka juga beranak pinak. Mereka mempunyai pelbagai bangsa dan rupa. Ada yang berwajah cantik seperti manusia. Ada berbadan manusia tetapi wajah seperti kambing. Ada yang bermata satu dan ada juga yang berwajah seperti beruang. Hidup mereka juga seperti kita dengan bekerja dan menternak binatang untuk meneruskan kehidupan. Cuma yang membezakan manusia dengan bunian ialah mereka hidup di alam gaib dan manusia tidak mampu melihat mereka. Cara bunian berpakaian juga tidak sama dengan manusia. Warna pakaian bunian itu pula sama, iaitu satu warna saja. Di kampung ini semua warna baju penduduknya adalah hijau. Setelah dibawa berjalan-jalan, wanita itu mahu menghantar saya kembali ke alam yang nyata. Saya juga minta izin untuk mengambil beberapa benda dari alam bunian itu untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Souvenir lah katanya ni kan. "Tak boleh," tegas wanita itu sebelum menyambung. "Aku di alam aku dan engkau di alam engkau. Benda-benda ni tak boleh dibawa keluar dari alam kami. Kita ni berbeza." Selepas wanita itu berkata demikian, saya terus tersedar. Saya pandang sekeliling. Saya lihat saya sedang terbaring di anjung rumah dengan dikelilingi oleh Pak Samad serta beberapa orang rakan. Kata Pak Samad, dia menjumpai saya sedang terbaring tak sedarkan diri ketika hendak menghantar makanan kepada saya. Hari itu selepas pulih, segala yang berlaku saya ceritakan kepada Pak Samad. Saya juga beritahu tak sanggup lagi lah nak menebas di kebunnya. Pak Samad pula bila mendengar cerita saya terus membatalkan hasrat untuk membina kandang kambing di hujung kebunnya itu. Cuma apa yang menakutkan saya ialah perubahan pada diri saya selepas kejadian dibawa ke alam bunian itu. Sejak kejadian itu, saya dah boleh nampak makhluk-makhluk gaib yang berwajah hodoh. Pernah sewaktu maghrib, ketika saya mengelamun di anjung rumah, saya lihat makhluk hodoh berbulu hitam lebat dan bertaring panjang sedang memerhatikan saya dari belakang pokok kelapa di hadapan rumah. Bila mata saya berkelip, makhluk itu pun terus gaib. Ada kalanya apabila saya melalui kawasan-kawasan yang dikatakan keras seperti tanah perkuburan dan juga rumah yang terbiar, saya akan lihat makhluk-makhluk aneh serta menakutkan sedang memerhatikan saya. Ada yang rupanya seperti monyet besar, langsuir serta nenek kebayan. Tapi saya hanya dapat melihat melalui hujung mata dan gaib apabila saya menoleh ke arah mereka. Pernah juga suatu malam, saya berkunjung ke rumah Mansur, iaitu seorang sahabat. Ketika tiba di rumahnya, saya terserempak makhluk menakutkan seperti monyet besar sedang memeluk di tiang seri rumahnya. Bila saya menjerit, makhluk itu pun terus hilang. Bila jadi begitu, saya pun terfikir, sebenarnya makhluk gaib ini sentiasa ada di sekeliling kita. Ia sentiasa memerhatikan kita, cuma kita saja yang tak nampak.
Tapi apa yang lebih menakutkan ialah ada di antara makhluk-makhluk itu sering berkunjung ke rumah saya, terutamanya pada waktu malam ketika saya mau tidur. Saya juga sering terdengar makhluk itu menyeru-nyeru nama saya supaya mendekati dan bersahabat dengannya. Pukul 3.30 pagi. Saya sarung kasut dan capai lampu picit. Malam ini giliran saya bertugas menjalankan tugas sukarela mengawal keselamatan taman perumahan kami. Ini rukun tetanggalah ni ya. Saya perlu cepat ke pondok pengawal. Mungkin kawan-kawan lain sudah pun berkumpul kat situ. Tak seronoklah kalau lambat. Nanti mereka kata saya tak nak bekerjasama pula. Rasa bersalah itu menyebabkan saya mempercepatkan lagi langkah saya menuju ke pondok yang terletak lebih kurang 75 meter dari rumah saya. Tak jauh mana pun kan. Mana pula diorang ni? Saya tertanya-tanya kerana apabila sampai, saya lihat pondok itu kosong. Seorang pun tak ada. 5 minit menunggu dan selepas menelan seteguk air mineral yang dibawa, saya memutuskan untuk meronda sendirian. Saya pun berjalan sendirian memerhatikan rumah jiran-jiran di perumahan kami. Hampir semuanya gelap, kecuali beberapa buah rumah. Mungkin sengaja mereka nyalakan lampu kerana bimbangkan keselamatan. Saya terus melangkah, namun masih tidak melihat seorang pun jiran yang turut berkawal. Setiap lorong yang saya lalui kosong sahaja. Mungkin mereka dah meronda dahulu. Nanti aku jumpalah. Hati saya pun berkata demikian. Saya terus berjalan mengelilingi taman perumahan kami yang mempunyai hampir 120 buah rumah teres dan 2 tingkat. Oh, silap ni. Yang mempunyai hampir 120 buah rumah teres 2 tingkat. Teres 2 tingkat. Dalam 4 barisan dan dipisahkan oleh 3 jalan utama serta 8 lorong kecil. Tiada sebuah kereta pun yang lalu. Dan keadaan masa tu semuanya sepi. Saya melangkah dan melangkah lagi sambil memerhati sekitar perumahan tadi. Terutama sekali di bahagian belakang rumah-rumah berkenaan yang agak gelap kerana tiada lampu meneranginya. Sambil itu, saya memerhati kalau-kalaulah ada penduduk lain yang turut berkawal juga. Nasib baiklah ada seorang. Nasib ada seorang. Lega hati saya apabila melihat ada seorang penduduk yang berdiri di tepi jalan di hadapan sebuah rumah. Lega. Sebab selepas hampir kira-kira 45 minit mengelilingi taman perumahan sampai kaki dah lenguh, barulah saya nampak ada seorang jiran yang turut berkawal. Saya pun teruslah menghampirinya. Tadi kan saya pusing dekat kawasan ni, tak nampak pula awak, kata saya selepas memperkenalkan diri kepada jiran tersebut. Jiran berusia awal 40-an itu memberitahu memang tadi dia tidak keluar pun lagi. Saya terlambat. Dah pukul 4 lebih baru terjaga, jawabnya selepas memperkenalkan dirinya sebagai Zahari. Oh, patutlah tadi saya tengok rumah ni gelap je, balas saya dan disambut oleh Zahari dengan ketawa kecil. Sebenarnya, saya ni baru seminggu lebih berpindah dari Batu Berendam, Melaka ke kawasan perumahan di Shah Alam, Selangor itu. Kebetulan pula ketika itu penduduk di situ menghadapi masalah ketiadaan pengawal keselamatan kerana ramai penduduk gagal membayar iuran bulanan walaupun cuma RM50 sebulan. Haiya, ramai yang lihat. Ada yang tak nak bayar kerana sudah ada alat penggera. Ada yang kerana sudah membela anjing. Ada juga yang kerana memiliki kedua-duanya. Selain itu, ada juga penduduk yang enggan membayar iuran tersebut kerana pendapatan tidak mengizinkan, selain pentingkan diri sendiri sahaja. Ini menyebabkan penduduk-penduduk berkenaan terpaksa menamatkan perkhidmatan tersebut kerana tidak cukup wang untuk membayar kepada syarikat yang menyediakan pengawal keselamatan. Jadi untuk sementara waktu, kami terpaksa menjalankan tugas tersebut secara sukarela sebelum masalah itu dapat diselesaikanlah. Berdasarkan sikap sesetengah penduduk, mereka percaya masalah itu agak lama jugalah hendak ditangani. Kebetulan ketika baru berpindah, saya diberitahu tentang perkara tersebut oleh beberapa orang penduduk yang tinggal bersebelahan. Seterusnya, saya diberikan tugas untuk menjalankan rondaan pada malam ini dengan beberapa orang penduduk lagi.
Selain itu, saya diberitahu jangan harap sangat penduduk akan turut meronda sebab ramai yang kepala angin. Pentingkan diri sendiri. Malas pula berjaga malam. Tetapi saya tak kisah. Saya tak kisah bab tu. Semua sebab apa dia tulis ni. Tetapi saya tidak kisah itu semua. Sebab yang penting bagi saya ialah sebagai orang baru, saya mesti cepat berkenalan dan bergaul dengan penduduk taman perumahan itu. Dan malam ini, hari Jumaat, malam Sabtu, untuk kali pertamanya, saya menjalankan tugas tersebut. Saya dan Zahari terus berjalan beriringan dengan sebatang rotan sebesar lengan di tangan kanan, manakala lampu suluh di tangan kiri. Dari perbualan itu, Zahari memberitahu saya yang dia tinggal di perumahan tersebut sejak 7 tahun lepas dan bekerja sebagai juru audit di sebuah bank. Wah, sama kerja dengan saya ni. Saya jawab lalu ketawa. Bagaimanapun, Zahari memberitahu dia sudah berpindah ke tempat lain setahun yang lalu. Sebulan sekali dia akan datang ke rumahnya untuk menjaganya daripada terbiar. Dia juga bimbang kalau barang-barang di dalam rumahnya dicuri orang. Maklumlah, sekarang ni besi pun boleh jadi duit. Mereka ni sanggup bunuh orang untuk dapatkan duit yang tak seberapa, sambung Zahari. Kira-kira pukul 5.30 pagi, Zahari mengajak saya singgah ke rumahnya. Kejap lagi matahari dah nak naik. Marilah singgah kejap. Lagipun saya tengok okey je, tak ada apa-apa yang nak dirisaukan pun, katanya. Saya setuju. Tambahan pula ketika itu kami memang berada betul-betul di hadapan rumahnya. Terpegun saya lihat halaman rumah Zahari yang dihiasi pokok-pokok bunga yang tersusun kemas. Pokok bunga kertas yang dipotong cantik seperti bonsai. Bunganya juga kelihatan lebat. Begitu juga dengan pokok kesinai yang dibulat-bulatkan rimbunan daunnya serta rumput yang dipotong pendek. Pasu-pasu bunga disusun cantik di tepi dinding sebelum ke pintu masuk. Kata Zahari, dia memang sukakan pokok bunga. Lagipun sebagai orang yang masih bujang, dapat juga dia menghabiskan masa yang banyak terluang pada waktu petang dan hari cuti. Kalau tidak, asyik tidur dan menghadap televisyen sahaja selama 24 jam. Apabila Zahari membuka pintu, kami melangkah masuk ke rumahnya. Cantik dan selesa, mak oi. Banyak gambar yang digantung di dindingnya yang dicat dengan warna kuning cair. Kuning cair. Kalau orang kata warna surau. Duduklah. Zahari mempelawa sambil tangannya dihalakan ke arah kerusi jati di ruang tamu. Selepas itu, secawan kopi dihidangkan kepada saya. Diletakkan di atas meja kecil di hadapan set jatinya. Cawan kacanya berbunga biru tetapi agak ringan berbanding cawan kaca biasa. Mesti mahal harganya ni. Kami pun berbual-bual hinggakanlah Zahari meminta diri untuk ke biliknya di tingkat atas. Okeylah, matahari pun dah nak naik ni. Saya nak ke bilik dulu, ada hal sikit, kata Zahari tiba-tiba saja sewaktu saya baru menghabiskan separuh gelas kopi itu. Melihat Zahari seperti tergopoh-gapah, saya pun meminta diri. Tak mahulah saya mengganggunya kerana mungkin dia ada hal yang penting perlu diselesaikan. Lepas subuh nanti kita jumpa dekat pondok ya, kata saya sambil berjalan menuju pintu. Okey. Jawab Zahari ringkas, lalu berjalan menaiki tangga kayu menuju ke biliknya di tingkat atas. Kalau sempat nanti kita jumpa ya, sambungnya lagi. Saya meninggalkan halaman rumah Zahari ketika bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mula dialunkan dari masjid berdekatan. Kira-kira setengah jam kemudian selepas solat subuh, saya kembali ke pondok pengawal. Namun, selepas hampir setengah jam menanti, Zahari masih lagi tidak muncul. Mana pula perginya Zahari ni? Yang lain pun tak nampak muka ni. Saya mengeluh di dalam hati. Pukul 6.40 pagi. Ketika langit sudah beransur cerah, saya masih lagi menantinya. Mungkin dia ni tertidur agaknya, kata saya. Pukul 7.05 pagi, apabila waktu berkawal tamat, barulah saya melangkah pulang ke rumah tanpa sempat berjumpa dengan Zahari. Hari Sabtu itu saya tidur sampai tengah hari. Kemudian saya bangun dan pergi ke klinik kerana cirit-birit. Tengah hari esoknya, apabila perut sudah sembuh dan ketika mau keluar ke kedai, saya pusing keliling taman perumahan itu, termasuk melintas di hadapan rumah Zahari. Pulang dari kedai, sekali lagi saya melintas di hadapan rumahnya untuk memastikan apa yang saya lihat tadi. Hari Rabu. Kebetulan ketika memandu pulang dari kerja,
Saya terserempak dengan ketua jawatankuasa sementara Persatuan Penduduk bagi mengatasi masalah pengawal keselamatan itu dan namanya Huraiman. Saya berhentikan kereta dan berjumpa dengan Huraiman yang ketika itu sedang duduk bersama beberapa orang lagi jiran di bangku-bangku semen yang mereka bina di hadapan rumah. Saya menyapanya, kemudian bertanya tentang giliran saya bertugas. Tapi itu bukan tujuan utama saya berjumpa dengannya. Tujuan saya yang lebih penting ialah untuk bertanya kepada Huraiman, ke mana perginya Zahari. Lantas, saya ceritakan apa yang berlaku pada malam kami berjaga, sampailah saya keluar dari rumahnya. Apabila mendengar nama Zahari, saya lihat Huraiman dan dua orang lagi jirannya berpandangan sesama sendiri. Huraiman tiba-tiba berkata, "Nampaknya kawan kita ni dah jumpa. Bahaya ni. Kita kena cari guard secepat mungkin." Apa hal pula Kenapa pula ni? Pelik saya mendengar kata-katanya itu. Juga reaksi jiran-jiran lain yang menganggukkan kepala dan kemudian menepuk-nepuk bahu saya. Saya terpinga-pinga. Apa masalahnya ni? "Halim, awak tahu tak siapa Zahari tu?" soal Huraiman. Sini dia tulis Huariman pula. Mana satu nama dia ni? Huraiman. Kita pakai Huraiman lah ya. Sudah tentulah saya tak tahu. Saya ni masih terlalu baru dekat sini. Kemudian ketika baru saja pindah, terpaksa pula keluar daerah selama 3 hari dan pulang sehari sebelum saya berkawal. Dalam waktu yang sebegitu singkat, sudah tentulah saya tidak sempat untuk mengenali penghuni-penghuni di taman perumahan berkenaan. "Sebelum tu, saya nak minta maaf dekat awak ni," sambung Huraiman. "Sebenarnya, masa awak keluar daerah dulu, kami dah putuskan untuk batalkan kawalan berjaga pada malam Jumaat, hari yang awak bertugas tu. Pertama, sebab esoknya cuti. Penduduk yang bertugas ada urusan keluarga pada waktu pagi, nak ke pasar dan ke tempat-tempat lain. Jadi malam tu mereka nak tidur awal. Kedua, biasanya kecurian berlaku pada malam hari kerja, bukan pada malam hari cuti minggu. Dan yang ketiga, kami terlupa nak bagi tahu awak sebab kami tak ada nombor telefon awak. Keempat, sebab Zahari." Zahari lagi? Kenapa pula Saya makin pening memikirkannya. Apa masalah dengan Zahari agaknya ni? Saya tengok dia baik saja orangnya. Malah dia satu-satunya penduduk yang berkawal malam itu. Jap. Let lu. Kenapa dengan Zahari? Saya lontarkan soalan yang sejak tadi bermain di fikiran. "Halim, sebenarnya Zahari dah meninggal dunia setahun lalu," kata Huraiman menyebabkan saya tergamam. "Zahari dah meninggal?" Biar betul ni Encik Huraiman." "Betul, nak buat apa saya tipu awak?" jawab Huraiman lalu diiyakan oleh jiran-jiran di sebelahnya. Saya tak faham dah. Memang saya tak faham. Susah saya nak terima ni Encik Huraiman," kata saya sambil menggaru-garu kepala yang tak gatal. "Macam ni Halim, macam ni," balas Huraiman lantas menceritakan siapa Zahari sebenarnya. Menurut Huraiman, Zahari sudah berumur 40-an tetapi masih bujang. Dia baik orangnya, suka membantu dan aktif dalam aktiviti penduduk perumahan itu. Hubungannya dengan para penduduk taman perumahan itu tak ada masalah langsung. Bagaimanapun, tiada siapa yang tahu Zahari rupa-rupanya ada menjalinkan hubungan sulit dengan isteri orang yang menyebabkan suami wanita terbabit memburunya. Setahun yang lalu, Jumaat malam Sabtu, sekitar pukul 3 pagi, lelaki berkenaan menceroboh masuk ke rumah Zahari bersama dengan beberapa orang rakan lalu membunuhnya. Hanya lebih 10 hari kemudian, barulah penduduk taman tersebut menyedari bahawa Zahari telah meninggal dunia kerana melihat keretanya tidak bergerak dan terhidu bau yang sangat busuk dari rumahnya. Apabila jiran-jiran masuk ke rumahnya, mereka melihat Zahari terbaring di lantai bilik tidur. Mayatnya sudah berulat dan reput. Yang mengerikan penduduk, terdapat luka parah dengan kesan tetakan, kelar serta pukulan kuat di bahagian kepalanya. Lantai bilik air itu dipenuhi dengan kesan darah yang telah kering. Ulat merayap di serata tempat. Begitu juga dengan lalat, semut serta serangga-serangga yang lain. Semuanya mengerumuni mayat Zahari.
Berdasarkan kesan darah dan barang-barang yang bersepah di biliknya, polis mendapati ia berlaku akibat pembunuhan dengan niat, bukannya kerana rompakan. Ini kerana barang-barang berharga kepunyaan Zahari seperti dompet, komputer riba dan telefon bimbitnya masih di tempat asal. Tak ada pun yang dicuri. Sejak itulah, rumah Zahari terbiar kosong. Bagaimanapun yang menyeramkan penduduk taman perumahan itu ialah ada jiran-jiran yang melihat seorang lelaki menyerupai Zahari di dalam rumah tersebut. Pengawal-pengawal keselamatan pula mengelak daripada meronda seorang diri sekitar pukul 3 hingga 4 pagi kerana sering melihat jelmaan menyerupai Zahari berdiri di halaman ataupun tepi jalan di depan rumahnya. Bagaimanapun, jelmaan itu hanya muncul pada hari Jumaat malam Sabtu pertama setiap bulan, iaitu hari Zahari dibunuh dengan kejam. Ada kalanya pengawal-pengawal keselamatan itu melihat lampu di rumah Zahari menyala sendiri, kemudian seperti ada kelibat orang di dalamnya. Jiran-jiran di sebelah rumah apatah lagi. Mereka sering mendengar bunyi-bunyi pelik di rumah Zahari, seperti bunyi ketukan dan pergaduhan. Uraiman memberitahu, dia sendiri tidak pernah, saya ulang balik. Uraiman memberitahu, dia sendiri pernah mengalaminya. Kejadian itu berlaku lewat malam. Pada malam. Macam silap tadi. Pada lewat malam ni. Iaitu ketika dia pulang dari majlis makan malam anjuran syarikat tempat kerjanya. Malam itu, dia melihat seseorang yang wajahnya seperti Zahari dan memakai pakaian putih bercapuk-capuk dengan kotoran. Seperti kotor terkena tanah dan darah kering. Lelaki itu berdiri di tepi jalan tidak jauh dari rumah Zahari. Apa yang menakutkan, kata Uraiman, apabila keretanya semakin hampir, tubuh lelaki itu tiba-tiba dilihatnya melayang bagaikan ditiup angin. Ia terawang-awang menuju ke rumah Zahari dan terus lenyap. Jiran Huraiman, iaitu Bashir pula melihat seseorang seperti Zahari berdiri di sebalik pokok bunganya. Ia berlaku pada suatu senja, tetapi hanya sepintas lalu sahaja. Huraiman menambah, kejadian-kejadian menakutkan itu berlaku dalam tempoh 40 hari selepas kematian Zahari. Selepas itu, hanya sekali-sekala sahaja ia muncul, kecuali hari Jumaat malam Sabtu pertama setiap bulan. Malam itu jelmaan tersebut pasti menjelma dan dilihat oleh pengawal keselamatan yang meronda. Sebab itulah kami batalkan rondaan malam tu. Tapi malangnya kami tak ada nombor telefon awak. Lepas tu masing-masing sibuk terus terlupa. Sambung Huraiman lantas meminta maaf beberapa kali. Mendengar cerita Huraiman itu, darah saya berderau. Barulah saya teringat. Patutlah semasa kami meronda, setiap kali melintas rumah orang bukan Islam yang memelihara anjing, haiwan itu tidak berhenti-henti menyalak dan melolong seperti menangis. Kemudian semasa kami berbual di rumahnya, beberapa kali Zahari berpesan supaya jangan jalinkan hubungan sulit dengan isteri orang. Katanya, walaupun saya sudah berumur 40-an sepertinya dan masih bujang, kewangan kukuh, carilah yang belum berpunya. Jangan rampas atau kacau hak orang lain. Nanti orang marah. Bila orang marah, macam-macam boleh jadi. No, kena sangat. Hashtag buat penyondol. Pada waktu itu, saya hanya ketawa mendengar pesanannya itu. Saya bergurau pada Zahari. Saya cakap, kalau orang dah minat kat kita, kita nak buat macam mana? Terima je lah. Tetapi tak sangka pula, rupa-rupanya ada cerita lain di sebaliknya. Kemudian semasa Zahari menaiki tangga kayu ke tingkat atas, saya perasan tapak kakinya tidak berbunyi, macam kakinya tidak berpijak pada lantai. Paling menimbulkan pertanyaan, tidak jauh selepas meninggalkan rumahnya pagi itu, saya berpaling ke belakang untuk melihat kembali halaman rumahnya yang cantik. Ketika itu juga saya terkejut kerana melihat semua lampu di rumah Zahari sudah pun terpadam, dari dapur sampailah ke tingkat atas. Malah saya lihat seperti pokok-pokok bunga yang cantik itu pun sudah tiada, digantikan dengan pokok-pokok yang terbiar serta lalang yang setinggi lutut. Semak samun. Memang pelik, tetapi sebab saya mahu pulang cepat, saya menganggap mungkin hanya perasaan saya saja lantaran cahaya yang kurang terang kerana lampu jalan di hadapan rumah Zahari sudah pun rosak. Tetapi ternyata pandangan saya itu tidak silap. Kerana petang esoknya, semasa saya pergi dan pulang dari klinik, saya lihat sendiri memang halaman rumah Zahari terbiar dan bersemak. Pokok-pokok bunga kertasnya terbiar. Lalang sudah naik setinggi lutut. Jeriji rumah sudah habis dicuri.
Pintu pula terenganga dan kopak daunnya. Dan satu perkara lagi yang telah terjawab ialah, patutlah semasa kami berbual itu, Zahari memberitahu sudah setahun dia berpindah. Tetapi berpindah ke mana tak pula. Dia nyatakan. Saya pula, walaupun ada terfikir tentang perkara itu, tapi entah kenapa mulut berat pula untuk bertanya. Rupa-rupanya dia sudah berpindah alam. Ambil kau pindah alam terus. Selesai saya bercerita, Huraiman dan jiran-jiran tadi bertanya satu soalan kepada saya. Betul ke awak sakit perut selepas ke rumah Zahari? Saya pun menjawab, ya. Selepas berkata ya, saya terus teringat pada kopi pekat yang saya minum di rumah Zahari pagi itu. Tanpa berlengah, kami bergegas ke rumah tersebut. Sejurus masuk, kami semua berpandangan sesama sendiri. Kerana di atas meja kecil yang berhabuk di ruang tamu itu terdapat sebiji cawan plastik buruk dan kotor. Di dalam cawan plastik itu pula terdapat air berwarna hitam yang kotor, berkeladak dan dipenuhi habuk. Air itu hanya separuh cawan saja, seperti separuh lagi telah diminum seseorang. Pada ketika itulah saya rasa macam hendak cirit-birit lagi sekali. Saya benar-benar ketakutan. Malam itu saya terus menelefon teman wanita saya dan memutuskan hubungan kami. Dia terkejut mendengar keputusan drastik saya itu. Namun saya memberitahunya, saya tidak mahu menjalinkan hubungan dengan isteri orang walaupun dia menghadapi masalah dengan suaminya dan dalam proses untuk bercerai. Namun hakikatnya dia masih ada suami. Saya tak mahu cari masalah dan meruntuhkan perkahwinan orang yang lain.